Malaysia terus jadi rakan strategi Indonesia. Mekanisme penyasaran subsidi RUN 95 sedang diperhalusi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farhatul Asyati Osman. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Prabowo Subianto atas pelantikannya sebagai Presiden baru Indonesia hari ini. Jelas beliau Malaysia akan terus menjadi rakan strategi Indonesia selain meningkatkan ikatan persahabatan kedua-dua negara. Datuk Seri Anwar melahirkan keyakinan pelantikan Prabowo akan membangun kerukunan dan mengangkat martabat rantau ini ke tingkat yang lebih tinggi. Saya mewakili Kerajaan Rakyat Malaysia untuk menyampaikan ucapan selamat memulai tugas kepada sahabat lama saya Prabowo yang kedua, bincang soal dan ikhtiar untuk merapatkan kerjasama dua hala, dan kita dua-dua bertekad untuk meningkatkan bidang kerjasama dan berbagai aspek dengan sebaik mungkin. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menyampaikan penghargaan kepada bekas Presiden Joko Widodo atas khidmat beliau selama ini, selain mengiktiraf usahanya dalam mengekalkan hubungan baik dua hala antara Malaysia dan Indonesia. Prabowo Subianto mengangkat sumpah sebagai Presiden Indonesia ke-8 bagi penggal 2024-2029. Istiadat mengangkat sumpah yang berlangsung di Parlimen itu disiarkan secara langsung menerusi stesen televisyen tempatan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajipan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Istiadat angkat sumpah turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para pemimpin ASEAN lain, antaranya Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Prabowo menang besar dalam pilihan raya pusingan pertama Februari lalu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sharif Sofia berkenaan menzahirkan ucapan tahniah kepada Prabowo Subianto yang mengangkat sumpah sebagai Presiden Indonesia ke-8 hari ini. Ucapan itu disahirkan menerusi poster khas yang turut memaparkan gambar Sultan Ibrahim dan Prabowo berjabat tangan. Prabowo, 73 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Indonesia bagi penggal 2024-2029 di Parlimen Indonesia. Turut disaksikan pemimpin asing dan wakil khas. Mengenai belanjawan 2025, peruntukan terbesar dalam sejarah sebanyak 421 bilion ringgit itu merupakan terjemahan hasil tata kelola yang baik selain disiplin fiskal berhemat dan pertumbuhan ekonomi negara yang cepat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata faktor itu membolehkan kerajaan berbelanja lebih namun masih kekal pada sasaran fiskal bertanggungjawab yang telah ditetapkan, di samping komitmen untuk terus mengurangkan hutang negara. Itu walaupun dia yang terbesar dalam sejarah, tetapi tahun depan kita akan terus mengurangkan hutang. Jadi hutang hutang tahunan itu daripada 100 bilion tahun 2022 dia turun 95, 90, 85. Tahun depan 80 bilion kerana dari segi fiscal glide itu ialah kita perlu mengurangkan hutang baru tahunan ini
untuk kita mencecah sekitar 60% hutang kepada GDP menjelang 2028. Rafizi berkata belanjawan itu memberi ruang dan tumpuan penting selaras dengan ekonomi madani iaitu menaikkan siling ekonomi dan lantai pendapatan rakyat. Sementara itu, mengenai penyasaran subsidi petrol RON 95 melalui kaedah harga 2 peringkat, Rafizi memaklumkan kerajaan sedang meneliti mekanisme terbaik bagi membolehkan perkara berkenaan dilaksanakan. Tapi bila kita nak buat tiered pricing kepada petrol, sudah tentu mekanismenya itu perlu berlainan dan perlu dibincangkan dengan lebih lanjut kerana dia melibatkan 30 juta orang. Konsep dia tiered pricing. Belanjawan 2025 disifatkan mesra golongan orang kurang upaya selain memaparkan komitmen kerajaan berdepan negara menua menjelang 2030. Peruntukan yang diterima Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berjumlah RM3.64 bilion akan terus memperkasa golongan sasar dan rentan menerusi pelbagai penyaluran bantuan. Untuk yang diberikan, kita menunjukkan bahawa kerajaan memperuntukkan banyak yang lebih kepada OKU and warga emas friendly. Bantuan-bantuan yang diberikan juga kita harapkan dapat membantu mereka meneruskan kehidupan mereka, terutamanya dalam Malaysia ini menghadapi negara menua 2030. Dalam pada itu, menurut Pensyarakanan Fakulti Pengurusan Ekonomi UiTM, Dr. Bashir Ahmad Syabir Ahmad, belanjawan kali ini disifatkan sebagai pelan kondusif dan komprehensif meliputi pelbagai lapisan rakyat. Jelasnya, peruntukan perbelanjaan pembangunan lebih menumpukan projek yang berpaksikan rakyat. Di samping juga kerajaan melihat kepada pembangunan modal insan yang lebih telus dan juga lebih jitu. Ini dapat dibuktikan apabila kita melihat sektor pendidikan mendapat allocation budget yang paling besar sekitar 65 bilion dan penambahbaikan sekolah-sekolah dan juga pembinaan sekolah-sekolah baru termasuk sekolah taska, prasekolah dan sebagainya akan dilakukan bagi tahun 2025 dan tumpuan lebih diberikan kepada kawasan luar bandar. Syarikat telekomunikasi yang beroperasi di Sabah diminta segera melaksanakan pengoperasian menara telekomunikasi di bawah jalinan digital negara jendela yang telah siap dibina. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata ia bagi penyelesaian kesaling hubungan bersifat sementara di kawasan terlibat. Syarikat telco perlu disegerakan penyelesaian kesaling hubungan bersifat interim ataupun sementara. Ada yang akan menunggu pemasangan gentian optik tapi ini akan makan masa, jadi saya minta supaya dipasang peralatan microwave untuk membolehkan menara-menara ini digunakan segera. Jadi ini kita akan terus pantau dan saya akan berhubung dengan syarikat telco minta untuk bulan Oktober sebagai contoh terdapat lebih kurang 12 menara yang telah dikenal pasti dan saya akan minta dalam 12 ke 15 menara ini syarikat telco bersedia untuk masuk pada kadar segera. Dalam pada itu, sebanyak 2,700 lokasi telah dikenal pasti untuk pembinaan menara jendela fasa 2. Ia melibatkan kawasan pulau, pedalaman selain kawasan-kawasan terpencil yang sukar diakses. Menjelang monsun timur laut yang diramal bermula bulan depan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan beri jaminan bekalan makanan asas mencukupi sepanjang musim itu. Menterinya memberitahu kementerian tetap bersedia untuk sebarang kemungkinan selain menjangkakan akan berlaku sedikit perubahan harga barangan jika berlaku keadaan mendesak. Jadi food security ini InsyaAllah makanan di Malaysia cukup. Di Asia ini yang negara yang paling terjamin food security-nya ialah Singapura. Tapi
terjamin, artinya makanan dia garanti boleh ada pada rakyatnya. Kita pun macam tu. Mungkin harga akan berlaku turun naik dan sebagainya. Food cukup insyaAllah. Jadi persediaan memang ada insyaAllah. Mencukupi atau tidak, saya yakin pengalaman yang lama, insyaAllah kita dapat persediaan yang cukup. Beralih ke perkembangan banjir. Angka penduduk terjejas banjir di 3 negeri iaitu Perak, Kedah dan Selangor terus berkurangan. Menurut Kemaskini Info Bencana JKM, setakat 7 malam, 777 penduduk daripada 244 keluarga masih berlindung di 12 pusat pemindahan sementara PPS. Di Perak, 508 orang daripada 156 keluarga ditempatkan di 7 PPS di 3 daerah iaitu Hilir Perak, Perak Tengah dan Kerian. Manakala di Kedah, 109 penduduk daripada 30 keluarga berlindung di 1 PPS di daerah Bandar Baharu. Di Selangor pula, 160 orang daripada 58 keluarga ditempatkan di 4 PPS yang dibuka di 2 daerah iaitu Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Perkhidmatan Statistik mampu bertindak sebagai pemprofail dalam mengenal pasti maklumat dan isu yang berlaku di sesuatu kawasan. Menerusi data statistik itu, keberkesanan sesuatu program dapat diukur dengan lebih tepat sekaligus beri manfaat kepada kemajuan rakyat dan negara. Kita nak melihat bagaimana keberkesanan sesuatu program itu diukur dengan adanya pengukuran oleh sistem statistik negara. Dan akhirnya, kerajaan dan rakyat dapat bermanfaat jika program itu dipati keberkesanannya boleh ditingkatkan lagi. Apakah yang ditunjukkan oleh data dan di mana benda itu berlaku. Sebab kita dalam konsep bernegara sekarang, kita tak boleh buat generalisasi. Kita kena spesifik where, di mana, siapa, apa background profile dia, barulah penggunaan dana awam dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Hari Statistik Negara dan pra-pelancaran laman statistik Jabatan Perangkaan di Putrajaya. Jabatan Perangkaan juga akan mengeluarkan indikator kos sara hidup mengikut daerah sempena sambutan Jubli Intan 75 tahun. Kita ada 162 daerah. Jadi kita boleh lihat rakyat di satu kawasan itu lebih tahu apakah kos kehidupan mereka yang telah pun kita cerap menggunakan kajian-kajian yang telah kita laksanakan dan kita jadikan sebagai satu baseline untuk digunakan dalam melaksanakan apa juga keputusan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan pada masa akan datang. Tingkat kecemerlangan modal insan dalam bidang digital dan komunikasi di kalangan mahasiswa. Ia bagi memastikan kebolehpasaran dalam pekerjaan. Petronas B Digital Bootcamp dianjurkan buat julung kalinya di wilayah utara baru-baru ini. Ia merupakan destinasi kelima dan terakhir program itu bagi tahun 2024. Modul yang diterapkan menerusi bootcamp itu turut memfokuskan kepada kemahiran digital antaranya seperti kecerdasan buatan AI, keselamatan cyber serta kemahiran penyampaian peserta melalui pengalaman pembentangan atau Shark Tank Pitch. Learn more about how
the youth of Malaysia who are going to be the next builders of the digital economy here in the country are responding to cloud skills and different digital trainings, as well as some of the amazing concepts that Petronas and lots of Petronas's partners are bringing to them through this mechanism. Kohort ke-10 B Digital Bootcamp itu disertai 98 mahasiswa dari Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Perlis dan Universiti Teknologi Petronas. Skills, macam cara nak komunikasi, cara nak tackle dengan Shark Tanks. Apart from that, they also bagi you technical skills. Contohnya cyber security yang you belum belajar dalam you punya pelajaran before this, and also AI juga, macam banyak benda yang belum belajar tapi diorang bagi belajar dekat sini. Banyak benda baru, especially cara untuk buat resume, cara untuk enhance my skill in communication also, and then cara untuk saya fikir lebih lagi untuk the new technology of like AI, and then how do I communicate with team. Dan benda ni bagi saya sangat bermakna, dan it's a very pengalaman yang menarik. Belajar like business, how to do a business model, like Seed Lab, they give me a very good experience. Lepas tu saya dapat juga sentuh sedikit tentang cyber security. Ini juga luar daripada pengalaman saya. So yang most important skill I think is a communication skill. Sehingga kini, 860 mahasiswa dari 27 universiti tempatan dan lebih 90 rakan kongsi mengambil bahagian dalam Petronas Digital Bootcamp yang dianjurkan di Sabah, Sarawak, Pantai Timur dan wilayah selatan. Semua parti komponen dalam Barisan Nasional BN perlu memperkukuh semangat serta mengetepikan permasalahan sesama parti. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia bagi memastikan kestabilan politik terjamin. Kalau kita menepikan perkara-perkara titik bengik, the petty issues jika ada, dan jika kita kembali kepada landasan Barisan Nasional yang sebenar, jika kita terus memperkukuhkan semangat Barisan Nasional, jika pemimpin-pemimpin utama parti-parti komponen dan parti-parti dalam unity government mengenepikan perbezaan-perbezaan pandangan yang berbeza di kalangan kita, Barisan Nasional akan mendapat kursi yang lebih di dalam pilihan raya umum yang akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan MCA ke-71 di Ibu Negara.